Baiklah, selepas melintas langsung di Kelantan dan Kedah, kita bertandang pula ke negeri di bawah Bayu untuk mengetahui perkembangan di sana. Untuk itu, kita terus sahaja bersama Konstantin Pahlawan di studio RTM Kota Kinabalu. Silakan, Konstantin. Terima kasih, Nolela, dan salam sejahtera. Persimpangan bertingkat di Jalan Penampang Bypass dan Jalan Lido kini dibuka kepada orang ramai bermula jam 3.30 petang tadi. Pembukaan persimpangan bertingkat itu dapat mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di sekitar Kota Kinabalu sekaligus menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat di kawasan sekitarnya. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan di lokasi, Sarifa Monazra Sarip. Ya, terima kasih Konstan di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, seawal lebih kurang 3.30 minit petang sebentar tadi, upacara pembukaan dan juga flag off Jalan Persimpangan Bertingkat Penampang Bypass dan Jalan Lido ini telah pun berjaya disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah yang berhormat Datuk Peter Anthony. Dan yang pasti apabila pembukaan ini telah pun dirasmikan, dibuka kepada semua pengguna, saya yakin rakyat di negeri Sabah inilah yang dinanti-nantikan kerana kesesakan lalu lintas di kawasan ini sebelum ini berada pada tahap F dan selepas pembukaan jalan bertingkat ini, kesesakan lalu lintas sudah pun berada pada tahap C. Dan untuk itu ketika ini bersama dengan saya tetamu yang cukup istimewa iaitu Menteri Pembangunan Infrastruktur Negeri Sabah yang berhormat Datuk Peter Anthony turut bersama-sama dengan kita. Baik Datuk, sebelum itu tahniah dan syabas kepada Kerajaan Negeri Sabah. Jadi Datuk, bagaimana Datuk melihat impak kepada apabila dibukanya persimpangan bertingkat ini kepada rakyat sendiri? Pada hari ini bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepimpinan yang berhormat Perdana Menteri Malaysia yang telah meluluskan dan menyalurkan peruntukan untuk pembinaan jejantas ini. Ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh pengguna kenderaan bukan sahaja di kawasan Lido tetapi di kawasan lintas dan juga Inanam. Dan terbinanya jejantas ini sudah tentu ia akan mengurangkan lalu lintas dan kita mengharapkan agar beberapa jejantas lagi pada tahun hadapan akan dibina. Datuk, berapa kos yang melibatkan projek ini sebenarnya? Untuk fasa pertama di kilometer 5 ni, untuk fasa pertama menelan belanja sebanyak lebih kurang 26.2 juta. Dan untuk fasa ini, fasa 2 melibatkan 300 juta untuk fasa ini. Dan untuk fasa donggongan pula yang melibatkan 300 juta untuk donggongan tamunan. Dan kesemua peruntukan ini adalah peruntukan daripada kerajaan pusat. Kita berharaplah agar kerjasama di peringkat negeri dan juga persekutuan untuk membantu demi untuk penduduk-penduduk negeri Sabah ini dapat diutamakan pada tahun-tahun mendatang. Baik, itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Peter Anthony, Menteri Pembangunan Infrastruktur Negeri Sabah. Hari ini sejarah telah pun tercipta. Rakyat khususnya di kawasan ini akan mengalami ataupun situasi yang cukup selesa apabila melalui jalan persimpangan bertingkat Penampang Bypass dan juga Jalan Lido ini. Jadi sekian saja Konstan daripada saya. Kita kembali bersama Konstan di studio. Silakan. Terima kasih Sarifa Monazra Sarip. Seterusnya, hubungan dua hala antara Republik Czech dan Malaysia, khususnya Sabah, akan terus diperkukuh dan diperluas demi manfaat kedua-dua negara. Hubungan dua hala itu tidak tertumpu kepada bidang ekonomi semata-mata, sebaliknya turut membabitkan kerjasama pembangunan teknologi hijau. Menurut Duta Besar Republik Czech ke Malaysia, Milan Hubček, kerjasama ke arah itu akan diperkukuh lagi dengan lawatan rasmi Menteri Alam Sekitar Republik Czech, Richard Brabec ke Malaysia pada 17 hingga 20 November ini. Lawatan tersebut dijangka turut disertai lebih 30 syarikat termasuk agensi teknologi Republik Czech. During that visit, we are looking forward for cooperation especially in the field of environment protection, green technologies, energy, renewable energy, nature protection, and many so-called green technologies. Because I am sure that our country we accumulated a lot of good experience that we would like to share.
Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Abdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Milan yang memulakan perkhidmatannya di Malaysia Januari lalu berkata, Malaysia kekal sebagai rakan dagangan terbesar di ASEAN dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Beliau berharap hubungan perdagangan itu akan terus berkembang dan memberi kesan positif bukan sahaja kepada negara terbabit tetapi juga pembangunan ekonomi rakyat di negara ini. Siaran TV digital yang dilaksanakan selepas proses terakhir penamatan siaran TV analog bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan semalam dapat dinikmati tanpa sebarang gangguan pada hari pertama peralihannya. Ia bukan sahaja membolehkan penduduk menikmati lebih banyak saluran perkhidmatan siaran televisyen, malah saluran yang lebih jelas. Tinjauan RTM di sebuah rumah di Sandakan mendapati perkhidmatan siaran TV digital yang ditawarkan MyTV membolehkan rakyat di negara ini turut maju seiring pembangunan globalisasi khususnya dalam dunia penyiaran negara. Penduduk yang ditemui menyifatkan peralihan siaran TV analog kepada siaran TV digital sebagai bukti komitmen kerajaan dalam memacu negara ke arah digitalisasi. Pada hari ini kita ada perubahan besar. Kerajaan memberi ruang dan peluang, artinya digital, apa yang ada di dalam itu segala-galanya, maka ada. Tiap-tiap malam kita dapat melihat dengan yang terbaik. Sekarang ini siaran TV yang baru ini, digital ini, sudah jelas dan memuaskan lah. Dan satu lagi, radio pun ada sudah semua di dalam. Dan ini merupakan satu usaha untuk memperkasakan penyiaran di Malaysia ini seiring dengan negara-negara maju seperti di Singapura dan Brunei. Dan ini yang seperti yang saya tahu, Malaysia merupakan negara yang ketiga di Asia Tenggara menukar sistem analog kepada digital ini. Siaran TV digital menawarkan 15 saluran TV dan 6 saluran radio. Bagi negeri Sabah, sebanyak 5 transmitter siaran TV digital diwujudkan iaitu di Bukit Andrasi Tawau, Bukit Kelapa di Kudat, Bukit Kratung Kota Kinabalu, Bukit Silam di Lahadatu serta di Bukit Ring di Sandakan. Sekian paparan itu mengakhiri berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Norlela, silakan. Baik, terima kasih Konstantin langsung dari negeri di bawah Bayu.